Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin, ini Berita Pagi. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng ditahan dipercayai berkaitan kes terowong dasar laut. Bekas Menteri Kewangan itu juga berhadapan 3 pertuduhan dan akan dituduh di mahkamah hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam satu kenyataan mengesahkan perkara itu. Dia akan dituduh di Mahkamah Khas Rasuah Kuala Lumpur mengikut Seksyen 16-A Akta SPRM 2009. Guan Eng juga akan didakwa di Mahkamah Session Pulau Pinang pada Isnin dan Selasa mengikut Seksyen 23 Akta sama. Terdahulu, Ahli Parlimen Bagan itu dipanggil bagi memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. 2 daripada tuduhan dipercayai ada kaitan dengan kes projek terowong dasar laut, manakala satu lagi kes berkaitan rasuah. Gabungan Parti Perikatan Nasional akan berbincang untuk menggunakan satu logo sahaja dalam pilihan raya negeri Sabah. Setiausaha Badan Pimpinan Bersatu Negeri Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, perkara itu akan diputuskan selepas mencapai kata sepakat daripada gabungan parti. Itu akan dibincangkan oleh gabungan-gabungan politik yang berada dalam Perikatan Nasional. Dan kita harap agar satu pencapaian, satu kata persetujuan politik akan dapat dicapai dalam gabungan Perikatan Nasional itu untuk berhadapan dengan parti lawan yang ada di negeri Sabah. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan serta penyerahan peruntukan pakej rangsangan ekonomi Lembaga Pertubuhan Peladang di Ibu Negara. Dalam pada itu, beliau menyerahkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya untuk memutuskan cadangan undian secara pos oleh rakyat Sabah yang menetap di Semenanjung. DUN Sabah dibubarkan 30 Julai lalu selepas Ketua Menteri Datuk Seri Shafie Apdal mendapat perkenan yang di-Pertua Negeri Tun Johar Mahiruddin. Perjalanan pilihan raya kecil PRK Dun Slim akan mengguna pakai garis panduan pencegahan COVID-19 yang ditambah baik. Semua wakil parti dan calon bebas yang bakal bertanding akan diberi taklimat terperinci mengenai garis panduan berkenaan. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, SOP diperkenal bagi mencegah penularan penyakit. Dari segi kempen dan ceramah, kita hanya membenarkan di kawasan tertutup atau di kawasan berpagar sahaja bagi memudahkan proses pemantauan dan juga pemeriksaan suhu badan serta SOP yang lain. Jumlah kehadiran perlu mengikut keluasan kawasan dengan penjarakan sosial dan tidak melebihi 250 individu pada satu-satu masa. Oleh kerana ianya melibatkan kawasan awam dan tentunya ada kemungkinan bersesak-sesak, maka pelitup muka diwajibkan. SPR menetapkan 15 Ogos ini sebagai hari penamaan calon, manakala pengundian awal pada 25 Ogos dan hari pengundian 29 Ogos. Pemantauan menyeluruh dibuat di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara pentadbiran TEMCO di Kedah. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia susulan dakwaan bekalan barang asas di lokasi terbabit dikatakan tidak mencukupi. Berbeza dengan PKP yang langsung tak boleh keluar, akhirnya kerajaan terpaksa menghantar makanan untuk setiap rumah. Tapi ini kerana mereka bebas keluar, boleh membeli makanan dan sebagainya, jadi tak timbul isu kalau mereka tiada makanan. Cuma kalau timbul isu yang berkaitan dengan banyak produk-produk telah habis di kedai-kedai di kawasan tersebut, insya-Allah saya akan memaklumkan kepada KPDN HEP supaya boleh ditambahkan mana-mana kekurangan yang melibatkan keperluan rakyat di kawasan yang kita lockdown secara pentadbiran tersebut di Kedah, sama ada di Kubang Pasu ataupun di Padang Terak. TEMCO dilaksana di Kedah melibatkan beberapa kawasan di 4 mukim berakhir 31 Ogos depan.
15 kes baru COVID-19 dilaporkan semalam, menjadikan kes kumulatif meningkat kepada 9,038 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, jumlah kes pulih pula bertambah 11 lagi, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh sebanyak 8,713 kes. Daripada 15 kes baru yang dilaporkan pada hari ini, 5 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara, melibatkan 3 warga negara Malaysia dan 2 bukan warga negara. 5 kes import tersebut adalah dari negara Filipina, iaitu 4 kes. 3 kes ialah warga negara dan 1 kes bukan warga negara di Sabah. Dan 1 kes daripada Afrika Selatan, iaitu seorang bukan warga negara yang pulang daripada Afrika Selatan. Daripada 10 kes penularan di dalam negara, 8 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia dan 2 kes adalah di kalangan bukan warga negara. Sehingga kini, 2 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU, di mana 1 kes memerlukan bantuan pernafasan. Tiada pertambahan kes kematian dicatatkan. Pendidikan rukun negara akan dimasukkan ke dalam sistem pendidikan negara dari peringkat prasekolah hingga ke Institut Pengajian Tinggi. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq berkata, 1 jawatankuasa teknikal telah ditubuhkan berhubung cadangan tersebut. Kita telah pun menubuhkan jawatan kuasa teknikal yang difungsikan oleh Lembaga Datuk KSU saya bersama-sama dengan KSU Kementerian Komunikasi dan Multimedia, bersama-sama dengan KSU Kementerian Pengajian Tinggi dan KSU Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi niat jawatan kuasa teknikal ini ialah untuk melihat kembali, meletakkan amalan pendidikan rukun negara itu dalam bentuk pendidikan rukun negara untuk diserapkan dalam sistem pendidikan. Pendidikan mengenai rukun negara akan dimasukkan ke dalam sistem pendidikan bagi menyemarakkan lagi semangat patriotik di samping memperkukuhkan lagi semangat perpaduan masyarakat. Beliau ditemui di Majlis Penghargaan Kelab Rukun Negara Sekretariat Rukun Negara dan penyampaian hadiah pertandingan video kreatif perpaduan. Saksikan Berita Parlimen setiap Isnin hingga Khamis 10.30 malam di saluran berita RTM dan TV1. Berita luar negara. Kerajaan Lubnan memberi tempoh 4 hari kepada jawatankuasa siasatan bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab terhadap letupan besar di Pelabuhan Beirut yang merenggut nyawa sekurang-kurangnya 137 orang dan mencederakan lebih 4,000 yang lain. Bercakap kepada stesen radio Europe One, Menteri Luar Lubnan Charbel Weber berkata, penubuhan jawatankuasa siasatan itu diputuskan semalam dan mereka perlu mengemukakan laporan terperinci bagaimana kejadian boleh berlaku dan siapa dalangnya. Kerajaan mengambil perhatian amat serius hal ini dan mereka yang bertanggungjawab akan dihukum. Angka korban dijangka terus meningkat ketika pasukan penyelamat terus mencari bangsa yang hilang di bawah runtuhan. Kerajaan mengarahkan pihak yang menyimpan sejumlah besar amonium nitrat di pelabuhan itu dikenakan tahanan rumah sehingga siasatan selesai. Menurut Weber, laporan awal menunjukkan terdapat kecuaian semasa mengurus bahan kimia mudah meletup itu. Tarikh 6 Ogos 1945, bom atom mengandungi uranium Little Boy digugurkan pesawat Amerika Syarikat di Hiroshima. Tragedi kemanusiaan itu genap 75 tahun dengan Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe pada majlis memperingati peristiwa itu berikrar akan melakukan yang terbaik bagi mencapai matlamat mewujudkan dunia yang aman dan bebas daripada senjata nuklear. Upacara dihadiri pemimpin, kenamaan asing dan dari 80 negara, ahli keluarga dan rakyat Jepun yang terselamat daripada pengeboman 2 bandaraya Jepun.
Mereka yang hadir memakai warna hitam dan bertafakur tepat jam 8.15 pagi. Ia diikuti dengan ucapan Datuk Bandar Hiroshima Kazumi Matsui yang meminta dunia bersatu bagi menangani ancaman global seperti penularan COVID-19 dan mengingatkan tentang bahaya semangat kebangsaan yang mementingkan diri sendiri. Menutup ucapan, beliau mahu usaha menjadikan dunia bebas daripada senjata nuklear diteruskan kerana mewujudkan keamanan global. Majlis tahun ini berlangsung dengan kehadiran dihadkan kerana risiko COVID-19. Bom atom digugurkan ke atas Hiroshima membunuh 140,000 orang selain berdepan kesan radiasi. 3 hari kemudian, bom digugurkan ke atas Nagasaki membunuh 74,000 mangsa. Negara paling terjejas akibat COVID-19, Amerika Syarikat merekodkan 1,262 kematian dan kira-kira 53,158 kes baru dalam tempoh 24 jam. Berdasarkan statistik University Johns Hopkins, jumlah kes jangkitan COVID-19 di Amerika Syarikat kini mencecah 4,818,328, manakala 157,930 pesakit meninggal dunia. Pandemik itu menyaksikan pertambahan kes sejak Jun lalu di kebanyakan negeri, terutama di bahagian selatan dan barat. Salah satunya ialah Florida yang merekodkan 500,000 kes sejak bermulanya krisis. Di Arizona, lebih 500 banduan di penjara Tucson disahkan dijangkiti COVID-19. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Penyerang muda sensasi negara Lukman Hakim Syamsuddin sah menjadi milik pasukan dari Belgium Kevin Kotrick selepas menandatangani kontrak selama 5 tahun dalam satu majlis yang berlangsung di Ibu Negara. Majlis turut dihadiri pemilik pasukan Tan Sri Vincent Tan, Duta Belgium Pascal Gregory dan Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Selangor FAS Dr. Johan Kamal Hamidun. Lukman yang tersenarai antara 60 bakat terbaik muda dunia dalam Guardians Next Generations merupakan pemain Malaysia pertama yang mendapat kontrak untuk bermain di Liga Division Pertama A Belgium. Sebelum ini, Lukman ditawarkan kontrak bersama pasukan berkenaan apabila usianya genap 18 tahun. Mengikut perancangan awal, Lukman perlu menjalani latihan 3 bulan di Cardiff City Disember lalu sebelum terbang ke Belgium. Namun masalah visa dan pandemik COVID-19 menyebabkan perancangan ini terbantut. Lukman dijangka akan berlepas ke Belgium minggu hadapan selama sebulan lebih sebelum perlu pulang semula ke Malaysia bagi memenuhi tanggungjawabnya bersama skuad bawah 19 tahun B19 pada kejuaraan B19 Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2020 Oktober ini. Menjelang bola sepak Piala Dunia Orang Pekak 2020, skuad bola sepak pekak negara Malaysian Deaf Tiger MDT yang akan membuat penampilan sulung dalam kejohanan berkenaan menerima tajian daripada Yakult Malaysia Sdn Bhd. Presiden Persatuan Sukan Orang Pekak Malaysia MS Deaf Ong Shin Ruen berkata, meskipun tarikh pengajuran belum dimuktamadkan, namun beliau yakin skuad negara mampu melakar kejutan selepas melakukan persiapan sejak Januari lalu. Untuk di peringkat ASEAN, pasukan kita nombor 2 dan Asia Pasifik kita nombor 6, iaitu Malaysian Deaf Tiger kita. Untuk dunia, pasukan Malaysia dalam top 24 kita sebetulnya memang dah ready. Kita memang dah siap sebab kita dah mula berlatih dari Januari tahun ni
dan sama dengan kos jurulatih kita iaitu daripada Thailand, Mr. Manachai Sinitran, dan dia merupakan jurulatih orang pekak juga. Dia merupakan orang pekak dan mempunyai lesen B yang memudahkan berkomunikasi bersama pasukan Malaysian Deaf Tiger ini. Antara tajaan diterima berupa wang tunai RM30,000, produk minuman Yakult bernilai RM6,000 dan 52 pasang kasut terpakai daripada Puma Jepun di bawah perjanjian usaha sama pengaktifan ASEAN Yakult dengan pasukan bola sepak Liga Jepun Cerezo Osaka. Ia untuk kegunaan pasukan MDT menjalani latihan sebelum berlepas ke Korea Selatan. Before, I didn't know the deaf football team is so strong, but after I called Japan deaf football team, they said Malaysian team is very strong. So that's why I'm really expecting for the next World Cup deaf, the soccer tournament in Korea, maybe next year. I hope Malaysia will be the proceed to the final. Aksi Piala Dunia Orang Pekak 2020 Mokpo Korea yang sepatutnya diadakan pada September ditunda ke bulan November dan berkemungkinan akan dipindah sekali lagi ke satu tarikh yang belum dimuktamadkan. Berdasarkan rekod, ini kali pertama Malaysia layak beraksi di Piala Dunia. Inilah Continuous. 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 Berjalan lancar tanpa insiden yang boleh mengganggu ketenteraman awam. Pada tayara ke kembali. Continuous. Bergerak seiring masa. Continuous. Melangkaui generasi. Berganti teknologi. Continuous. Dari konti radio, kini ke paparan visual. Continuous. Toleka Cilung, Samuga Wudagan Galilung. Continuous. Bringing you the latest local news and foreign stories. Continuous. 预计我目前的透过各种语言和方言 Continuous. Berperkenaan ke mana Ramon? Gini ni Lamal. Continuous. Penyalur maklumat utama Malaysia. Inilah Continuous, berita radio anda. Inilah Continuous, berita radio anda. Continuous. Kami ada di seluruh negara. Berkongsi cerita, membawa suara rakyat. Kami ambil tahu, kami ketengahkan. Laporan harian, lintas langsung, semasa dan paling dipercayai. Berita wilayah, medium aspirasi masyarakat. Bertemu kembali. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM akan diperkasa dengan aset baru sebagai persiapan menghadapi musim banjir dan kemungkinan gelombang ketiga COVID-19. Selain memperlengkap anggota dengan pengetahuan dan kemahiran melalui latihan, anggota APM juga bakal menikmati kenaikan bayaran allowance sebagai mengiktiraf peranan dan sumbangan mereka kepada negara. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Mohamad Rizwan Yusof, naik taraf kelengkapan adalah wajar bagi memastikan fungsi APM sebagai barisan hadapan kekal relevan. Lebih berintegriti, lebih mesra. Yes, kita nak menaik tarafkan APM. Lepas kita pamerkan yang pentingnya Angkatan Pertahanan yang telah wujud selama 67 tahun ya. 68 tahun ni kalau orang tak nampak, jadi kalau kita kena pamerkan, dah kita pamer keberadaan kita. Jadi kita nak mahu menaik tarafkan aset-aset yang saya sebutkan tadi yang telah usang ialah 67 tahun, lebih tua pada umur saya. Dan pastikan kita dapat aset yang baru ataupun menukar aset yang tidak berkontribusi itu baik. Beliau turut memberitahu pusat pemindahan sementara PPS yang akan dibuka turut mematuhi SOP yang ditetapkan bagi mengelakkan kewujudan kluster baru ketika menguruskan bangsa yang terjejas. Kita akan mengikut segala SOP yang perlu, yang telah ditetapkan, yang telah digazetkan dalam kita panggil akta-akta tertentu. Pengurusan itu kena menempati undang-undang yang telah pun digazetkan oleh kerajaan dan kita pastikan kita
mengikut SOP itu. Contoh kalau disebutkan hari ini berbeza, tempat-tempat mangsa ini kita pastikan penjarakan sosial, kita pastikan mereka dilengkapi dengan sanitizer, pelitup muka dan sebagainya, dan pastikan orang yang memberi perkhidmatan itu sendiri kena membawa satu pendekatan kepada mereka yang perlunya kita menjaga kesihatan. Beliau ditemui ketika majlis upacara pemakaian pangkat kepada 14 anggota kehormat dan bersekutu APM lantikan komuniti di Summit Hotel Subang Jaya, Selangor. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2020 November ini akan dilaksanakan secara hybrid iaitu fizikal dan maya. Taman Expo Pertanian Malaysia BAIPS akan menyediakan garis panduan yang perlu dipatuhi bagi tujuan penganjuran program itu. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata hanya peserta yang diberi kad jemputan dibenar hadir. Manakala peserta antarabangsa hanya dibenarkan terlibat secara dalam talian. Prosedur operasi standard SOP perancangan dan pelaksanaan akan diperhalusi dan dibincangkan lanjut dalam mesyuarat jawatan kuasa teknikal. Jadi banyak tempat-tempat yang sewaktu dibentangkan tidak ada sewaktu MAHA seperti biasa. Kalau dulu MAHA merekodkan hampir 300,000 satu hari. Sekarang ini jumlahnya dihadkan. Tak sampai 100,000. Kalau tak silap saya 70,000 saja satu hari. Dan bus yang ada di dalam hall A dan B dan sebagainya di MAHA tersebut, tapak MAHA juga dikurangkan supaya dapat dijarakkan antara bus dengan bus ataupun gerai dengan gerai yang lain. Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB dijangka membuka permohonan pembiayaan mudah Bumiputera melalui Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana bulan ini. Pengerusinya, Tan Sri Noh Omar berkata pihaknya sedang menunggu kelulusan prosedur terakhir daripada Kementerian Kewangan. Kelulusan permohonan pembiayaan itu juga akan dipercepat bagi membantu usahawan terkesan COVID-19. Di lingkungan 1,000 ke 1 juta lah. Jadi kita bukannya bagi peruntukan ni, kita bukanlah bagi apa ni tak sebenarnya penuh, tapi kita nak menampung daripada segi yang diperlukan, dan juga kita tengok dari segi interest. Mungkin interest dia akan paling rendah, dan juga moratorium dia, kalau dia pinjam kita mungkin tak perlu sekarang bayar, mungkin 6 bulan akan datang baru dia bayar balik. Oleh sebab kita sedang mendapat approval lah daripada Kementerian Kewangan. Peruntukan pembiayaan berjumlah 200 juta ringgit itu dijangka akan memanfaatkan sekurang-kurangnya 200 usahawan Bumiputera yang layak. Beliau ditemui selepas majlis pelancaran Sel Court di Ibu Negara. Industri perkhidmatan penghantaran makanan secara dalam talian akan diberi penekanan dalam rancangan Malaysia ke-12. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Arthur Joseph Kurup berkata industri itu berpotensi besar dengan nilai pasaran mencecah 825.3 juta ringgit. Anjuran daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, kita jangka bahawa sektor ini memang akan berkembang. Jadi apabila kita membentangkan rancangan ekonomi Malaysia ke-12 nanti dan juga pelan pemulihan ekonomi pada hujung tahun ini, kita akan mengambil kira langkah-langkah untuk kerajaan memberi sokongan kepada sektor ini, bukan saja daripada aspek gig ekonomi, tapi juga daripada keselamatan pekerja-pekerja. Nilai pasaran industri itu dijangka tumbuh 17.9% pada 2024. Perkhidmatan penghantaran dari restoran kepada pengguna dan pelantar kepada pengguna merupakan segmen terbesar bagi industri itu.
Nisbah tanaman Johor akan dikaji semula bagi memudahkan perancangan sektor pertanian negeri. Exko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Negeri, Datuk Samsul Bari Jamali berkata, usaha itu juga membantu kerajaan mencari insentif bagi membantu petani agro makanan membangunkan tanah terbiar. Johor mempunyai kira-kira 1,000 hektar tanah terbiar. Pemain industri ada menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan kerajaan negeri menjalankan pertanian kontrak. Contract farming ni kepada big player, dia has a limited acreage of land. Tanah dia limited. Lepas tu pula dia bermasalah berkenaan dengan labor forces. Labor. Jadinya sekarang ni dia tak ada pilihan untuk berkembang luas lagi, dia kena buat contract farming. Beliau ditemui selepas hadir majlis sambutan Hari Inovasi Jabatan Pertanian Negeri di Johor Bahru. Pilihan raya pihak berkuasa tempatan PBT tidak akan diadakan. Jelas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin, majoriti PBT belum bersedia untuk melaksanakannya. Maklum balas daripada semua peringkat masyarakat turut diambil kira dalam membuat keputusan berkenaan. Contohnya, ada dua perkara yang besar yang saya nak bawa di sini. Perkara melantik ahli majlis. Ya. Saya melihat, saya pergi ke luar negara, negara-negara South Africa yang third world country, Rwanda, Uganda. Ya. Mereka telah melaksanakan local government election 20 tahun yang lalu. Tapi I'm not saying that kita have to follow their model. But what I'm trying to say is that, dengan izin Datuk Speaker, when there is a local government election, the councillor standards yang saya lihat adalah standard taraf seorang menteri yang boleh berhujah dalam forum-forum international. Tapi kalau saya bandingkan dengan pelantikan ahli majlis yang ada sekali oleh parti-parti politik dalam negara kita, saya ingat tak 10% daripada 3,000 ahli majlis itu mempunyai kualiti yang sedemikian. Jadi dari segi lantikan juga itu, KPKT meletakkan syarat-syarat bagaimana mesti penduduk setempat, mesti ada qualification dan sebagainya. Ini pun tidak mampu untuk mereka melaksanakannya untuk menaikkan taraf, memperhebatkan, memberdayakan kerajaan tempatan. Baik, berita pagi berakhir di sini. Kekal setia bersama kami di saluran berita RTM. Maklumat sahih, jenama dipercayai. Terus amalkan SOP mencegah COVID-19. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Assalamualaikum. Salam hormat.